Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Baik, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan selama-lamanya segala pujian dan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala terus berikan kepada kita untuk kita bertemu sekali lagi, dan pertemuan kita adalah tidak lain dan tidak bukan kerana kalam Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan yang sedikit ini di dalam mizan hasanah kita, timbangan amalan kebaikan kita di akhirat kelak. Lalu insya-Allah pada pagi ini kita akan meneruskan bicara kita dengan ayat-ayat daripada surah Al-Kahfi, di mana kita sudah sampai pada ayat yang ayat 32. Okey, kita nak mula ayat 32 Okey, kita akan ambil ayat 32 sehingga ayat 38. Okey, ayat 32 sehingga ayat 38 insya-Allah. Okey, lalu untuk kita mulakan majlis kita pada pagi ini, lalu saya nak mohon ya, sebaik siapa yang boleh tolong bacakan. Ustaz yang selalu baca. Tak ada nak baca. Boleh angkat tangan, cuba angkat. Try. Tak boleh. Tak boleh. Boleh. Itu ada. Ya. Kita ambil, sekejap tengok ayat ni. Kita ambil 32 sampai 35. Boleh? Itu panjang. 32, 35. Boleh? Boleh, okey, kita cuba insya-Allah. Ayat 32 hingga 35. Sila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين. Okey, baik. Kita tengok dulu ayat ni. Wadrib. Okey, kita ada huruf dhad. Okey, dan dhad kat sini mati. Okey, kita sebut sebelum ni, kalau huruf berbaris kita hanya perlu tengok makhraj tebal nipis. Tapi kalau huruf tu mati, maka kena tengok keadaan dia bila dia mati. Dhad bila mati ada apa? Ada istitalah. Jangan qalqalah Jangan wadha. Okey, ada istitalah, iaitu kita lamakan kedudukan lidah kita dekat makhraj dhad. Wadrib. Okey, dan kerana dhad ni tebal, dan tebal dia bukan tebal biasa, dia tebal itba', tebal yang sangat tinggi. Okey, lalu kita kena hati-hati dengan huruf sebelum dan selepas dia. Okey, sekiranya ada huruf yang nipis mengiringi dia, maka kena jaga-jaga. Sebab huruf yang tebal itba' ni, sad, dad, ta, za, biasanya dia akan tebalkan huruf sebelum dia ataupun huruf selepas dia. Okey, yang ni kita kena hati-hati. Waw dekat sini, waw sebelum huruf dad adalah huruf nipis, maka jangan waw riba. Okey, waw riba. Boleh? Daripada nipis pergi tebal. Okey, awal-awal dengar memang pelik lah, Ustaz, kenapa mulut macam tu. Okey, tapi senyum, bawa ke arah senyum. Waw riba. Okey, baik, jaga istitalah. Waw riba. Okay, dan ada qalqalah, kita qalqalahkan lahum mathalar rajulain. Okey, kita ada tanwin yang berjumpa dengan ra. Okey, lalu kalau kita ambil kaedah dia, tanwin berjumpa, tanwin nun mati atau tanwin berjumpa lam atau ra, maka tidak ada dengung. Bila tidak ada dengung, maka jangan bagi ada gap, jangan bagi ada ruang, okey, antara tanwin dengan sabdu. Okey, jangan mathalar rajulain. Okey, ataupun mathalar rajulain, seolah-olah macam ada dengung dekat situ.
Terus masuk tanwin kepada ra. Mathalar rajulaini ja'alna. Mathalar rajulaini. Aywa. Rajulaini ja'alna. Baik, kita ada huruf jim. Baik. Ingat lagi macam mana nak sebut huruf jim? Sebelum tu, jim ni dia tak boleh ada apa kat dia? Aywa, masya-Allah. Maka jangan ada ca. Okey, rajulaini ja'alna. Jangan. So kita minta maaf ada orang Jawa, kita tak nak jim Jawa tak nak. Ja rajulaini ja'alna. Okay, ingat balik kaedah macam mana cara nak sebut huruf jim. Ja'alna li ahadihima. Aywa. Jadi berarti kat mana? Jannatain. Okey. Ja'alna. Okey, hati-hati 5 huruf kita sebut lin Umar, maka hati-hati jangan ja'alna tak nak. Ja'alna, tahan. Ja'alna li ahadihima jannatain. Aywa. Baik, kat mana kita nak ambil? Aywa. جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما. Okey, baik. Jim tu angin dia dia ekstra angin. Okey, tak apa, boleh train kat rumah. Okey, ja'alna li ahadihima jannatain. Okey, min a'nab. Okey, baik, kita tengok ayat ni. Ayat ni agak panjang dan tidak ada RNR, tak ada tanda waqaf. Okey, dekat mana kita boleh berhenti? Ayuh, kita sebut sebelum ni, kalau kita nak berhenti, kita cuba cari kata sambungan ataupun huruf sambungan. Okey, yang mana yang terkenal adalah 4. Waw, fa, au, thumma. Okey, so ada waw tak kat sini? Ada, maka kita cuba kejar sampai ke waw. Okey. Jannataini min a'nab. Okey, kalau kita boleh berhenti kat situ. Okey. Baik, kita sambung وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. Ayuh, okay, hati-hati pada ja'alna. Huruf lam dengan nun. Okay, lam dengan nun dia berkongsi makhraj. Okey, hujung lidah ke langit-langit atas. Lalu kita kena bezakan antara lam dengan nun. Ja'alna. Jangan ja'anna. Dia jadi nun dengan nun. So kita nak lam. Okey. Kita dah cerita sebelum ni. Siapa boleh tolong kongsikan macam mana nak bezakan lam dengan nun? Skip. Ya, masya-Allah. Okey, huruf nun adalah huruf yang keluar betul-betul dekat hujung, tip of the tongue. Kan. Okey, dekat betul-betul hujung. Lidah kita dia tak tajam, so kita tak tahulah dekat tip dekat mana, tapi hujung memang pakai hujung betul-betul. Ada pun huruf lam, maka pakai hujung juga tapi ke kiri atau ke kanan sedikit. Okey, dua-dua sentuh ke langit-langit atas, tapi lam hujung lidah cuma ke kiri atau ke kanan sedikit. Untuk apa? Untuk kita membezakan dia dengan huruf nun. Okey, ja'alna. Okey. Boleh ya? Bainahuma zar'a. Baik, masya-Allah, sambung. Masya-Allah. Kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara. Ada jim juga tak apa, kita sambung. Okey, cuma jaga pada huruf dha. Tazlim. Okey, huruf dha dia mati. Dia tebal dan dia mati. Mati. Ada apa pada dha? Bukan, dia leretan suara ataupun rakhawah. Okey. So bila kita sebut huruf ada rakhawah, pastikan huruf tu melirik dulu. Walam tazlim, nampak? Walam tazlim minhu syai'a. Ayuh. Boleh Okey, kita sambung. Nahara. Okey, sambung ayat seterusnya. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا.
Okey. Baik, masya-Allah. Cuma kita sebut tadi, kalau kita nak berhenti dekat mana kita nak berhenti? Huruf waw. Kan ramai kita kebiasaan kita dekat Malaysia ni terutama ya. Bila kita nak waqaf, kita bagi lepas dulu waw baru kita waqaf. Okey. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruh. Kita suka berhenti dekat situ. Okey, sedangkan kalau kita boleh kita berhenti dekat sahibih. Wa huwa yuhawiruh. Okey. Baik, masya-Allah, dan jaga huruf ha dekat hujung perkataan li sahibihi, okey, biar keluar daripada tekak, tutup. Li sahibihi. Ayuh, kalau boleh keluar dengan cantik, tutup hidung. Boleh keluar dengan cantik, maka ha tu cantik bunyi dia. Kalau tak keluar, li sahibihi. So tu kita tahu ha kita keluar daripada tempat yang salah. Okey. Aktsaru minka malan. Masya-Allah. Sambung. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. Ayuh. Okey, kejap. Sebelum tu. Okey, fa bila mati ada apa pada dia? Ada hams. Hams apa? Lepasan angin. Maka lepaskan angin dulu. Wa huwa zalimul li nafsihi. Ya, li nafsihi. Okay, jangan cepat sangat pindah daripada fa ke sin. Okay, huruf yang ada qalqalah kita bagi hak dia. Okay, kalau macam ada huruf macam contoh min tak ada. Huruf qalqalah tak ada. Okay, kalau qalqalah waqrib lahum, apa? Waqrib lahum, nampak kita bagi huruf tu melantun dulu baru kita bagi huruf selepas dia. Rakhawah dan hams pun sama juga. Bagi huruf tu lirik dulu, bagi angin tu keluar dulu baru pindah pada huruf selepas dia. Okay. Linafsih, nampak angin. Linafsih. Okey, dan dua huruf kita nak sentuh. Okey, satu huruf kaf dan satu huruf ta. Okey, huruf kaf dengan ta ni bila dia mati maka dia ada hams. Ak, at. Okey, dia ada hams, ada angin kena lepaskan. Tapi nampak angin yang lepas tu sikit je. Ak, at. Dia tak sama macam as. Ash, nampak angin yang keluar tu panjang. Tapi kaf dengan ta pendek je. Ak, at. Pasal apa pendek? Kerana sifat hams pada kaf dengan ta ni dia bercampur dengan syiddah. Syiddah masa bila? Masa dia berbaris. Okey, kaf dengan ta masa mati ada angin, tetapi masa dia berbaris tak ada angin. Okey, so jangan anginkan macam contoh mana? Wakana, wakaka, nampak? Wakana. Okey, kenakan pada makhraj dia tanpa angin. Wakana lahu thamarun, wakaka. Okay, nampak macam mat salih sikit kan? Kek. Kan? Okey. So hati-hati pada kaf dan ta. Wa dakhala jannatahu, ta. Okay, jangan ta. Wa dakhala jannatahu. Jangan tak tahulah apa dia punya slang mana tu. Okey, tapi kaf dengan ta masa mati ya ada hams, tetapi masa berbaris dia tidak ada angin. Okey, sebab tu hams dia pun minimum sikit je. Okey, kita sambung. Qala ma أظن أن تبيد هذه أبدا. Ayuh, masya-Allah. Okey, ayat 32 sampai 35. Okey, baik, masya-Allah. Okey, kita nak sambung ayat 36 sehingga ayat 38. Ada orang nak tolong ke? Tak ada? Nak? Soalan dia. Kalau istiqalah tu tahan. Lin Omar juga tahan. Cuma beza dia adalah tempoh tahan. Tempoh. Ya, kalau istitalah tu kalau kita bagi anggaran dalam setengah saat, kalau Lin Omar tu suku saat. Okay. Ya. Jim. Saya memang ada kelemahan, saya selalu sebut amin. Macam mana nak bagi dia jam lagi? Kita sebut sebelum ni. Siapa ingat lagi kaedah nak sebut huruf jim? Lidah tu kena sini. Okey, satu lidah. Tengah-tengah lidah rapat ke langit-langit atas. So macam mana dia nak rapat? Sebab langit ni kalau kita tolak dia makin ke atas.
Okay. So langit-langit tu kita turunkan dia ke bawah, lidah ni tolak ke atas supaya dia rapat, tak ada ruang untuk angin masuk. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, gigi depan dan gigi atas dan gigi bawah pastikan dia tidak bertemu. Sebab bila bertemu, dia akan masuk pada makhraj huruf shin. Shin, makhraj huruf shin dia ada angin. Dia ada tafashi, ada angin. So kita nak elakkan angin tu datang, maka kita jarakkan antara gigi atas dan gigi bawah. Ja, ji, ju, aj, ij, uj, baj, bij, buj. Okay, dan mumarasah. Okay, kata Imam Al-Jazari rahimahullah ta'ala, illa riyadatu mri'in bifakih. Nak dapat bacaan yang betul ni, dia kena tahu kaedah. Tapi kaedah ni dia tak bagi bacaan betul, kena train. Selalu kita praktis dengan mulut kita kaedah tu, InsyaAllah dia akan jadi cantik. Okay. Tak ada orang nak tolong? Tak ada? Tak ada, kita nak boleh kita pas. Ya Allah, kita ada ramai, boleh pas. Okey, baik, kita dengar ayat 36 hingga 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imatan wa la irudtu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Ayuh, masya-Allah. Qala lahu. Cuba ada soalan. Wala irudittu. Okey, kita ada dal mati dan kita ada ta. Okey, kenapa kita pergi pada ta, kita tinggalkan dal? Kesian dia. Apa yang menyebabkan kita boleh pergi pada huruf kedua dengan abaikan huruf yang sebelum dia? Dal lagi kuat sebab dia ada qalqalah. Ya, apabila dua huruf yang sama makhraj. Ingat dua huruf yang sama makhraj bertemu. Yang pertama dia mati, yang kedua berbaris. Dan dengan ta datang pada makhraj yang sama, ujung lidah, belakang gigi atas. Okay. So oleh kerana dia datang pada makhraj yang sama, dan syarat kedua dia pula, huruf pertama mati, huruf kedua berbaris, dan mati tak berbaris, maka kaedahnya kita terus pergi pada huruf yang kedua. Okey, maka ia dipanggil sebagai idgham mutajanisain. Okey, baik, masya-Allah, sambung, masya-Allah. Qalahu sahibuhu wa huwa yuhawiru. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. Baik, ayat tu tersedut ni. Tapi kat mana tempat boleh berhenti? Ayuh, min turab boleh, kemudian min nutfah pun boleh. Masya-Allah. Masya-Allah. Kita cuma jaga huruf tebal Banyak huruf tebal kat sini. Khalaqaka. Ni tebal nipis. Okay, min turabin thumma min nutfatin. Okay, jaga ketebalan qa. Okay, summa sawwaka rajula. Masya-Allah. Kita sambung. لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. Ayuh, masya-Allah. Okey, baik, kita tengok pada perkataan lakinna. Okey, lakinna, nampak dekat alif belakang tu ada bulat. Cantik. Apa maksud bulat ni? Alif ziyadah, alif zaidah. Okey, dia dalam Al-Quran, dalam penulisan Al-Quran, dia ada hukum dipanggil al-alifat as-sab'ah. 7 alif. Okey, di mana dalam Al-Quran ada 7 perkataan sahaja. 7 perkataan sahaja yang ada bulat seperti ini. Lakinna.
Di mana bulat seperti ini adalah bulat yang menunjukkan bahawa jika kita waqaf pada perkataan tu, maka alif tersebut ada. Lakinna, okey, bila kita berhenti. Tetapi kalau kita sambungkan dia dengan selepas dia, maka alif tu hilang. Lakinnahu Allah. Okey. Okey, so alifat as-sab'ah, ada 7 perkataan di dalam Al-Quran. Satu dekat surah Al-Kahf. Kat mana lagi ada? Dekat Al-Insan ada 2. Dekat Al-Ahzab pun ada 2. Kemudian perkataan ana. Okey, dan satu lagi kat mana? Oh, tak ingatlah kat mana. Kat mana? Tak apa, dia ada 7 je perkataan dalam Al-Quran. Okey, di mana 7 perkataan ni 6 hanya datang sekali sahaja. Adapun perkataan yang ke-7 ana banyak kali dalam Al-Quran. Okey, kita jumpa perkataan ana, maka bila kita nak berhenti, maka berhenti dengan alif mad. Okey, tetapi bila kita sambung, maka kita buang alif tersebut. Okey. Baik. Rabbi wala usyriku bi rabbi. Shin ada hams, maka lepaskan angin dia. Usyriku, dia ada hams dan dia ada tafashi. Okey, so dia punya hams dia agak kuat sikit. Tafashi adalah semburan angin, tapi bukan sembur keluar sembur dalam mulut. Dalam mulut je, angin dia bergerak dalam mulut je. Wala usyriku bi rabbi ahada. Okey. Baik, masya-Allah. Okey, perkataan ana pun ada juga dekat ayat 34 tu. Ana aktsaru. Okey. So tu salah satu daripada 7 alif. Ada 7 perkataan semuanya. Baik. Kita pergi pada ayat-ayat ni, mana perkataan yang bulatkan, yang kita tak tahu makna dia, kita bulatkan. Okey. Kalau saya tak sempat terang, bagi tahu. Kita kadang-kadang terang-terang ni dia semangat sangat sampai terlangkau. Okey. Baik. Ayat 32, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wadrib. Perkataan daraba maksud dia pukul. Okey, pukul. Okey, namun dalam kita nak memahami bahasa Arab, sama juga dalam bahasa kita pun, maka di sana ada dalam bahasa Arab ada perkataan yang sama, tetapi dia kadang-kadang membawa maksud hakiki, kadang-kadang membawa maksud majazi. Apa dia hakiki? Contoh, bila kita kata Arab dia selalu puji orang dengan menyamakan seseorang tu dengan binatang. Contohnya, bila dia tengok seorang yang berani, maka dia panggil orang tu singa. Okey. Ra'aitu hizabran yamshi nahwahu hizabrun. Contohnya, aku melihat seekor singa sedang berjalan ke arah seekor singa. Dia berada dalam kelas macam ni. Okey, kelas yang penuh dengan orang. Lalu tiba-tiba ada orang masuk, lalu dia kata ra'aitu hizabran yamshi nahwahu hizabrun. Aku melihat seekor singa yang sedang berjalan kepadanya seekor singa lagi. So dalam kelas mana ada singa? Okey. So singa yang dimaksudkan adalah orang dalam kelas tersebut. Lalu dia perumpamakan sebagai singa sebab apa? Sebab keberanian. Okey, so bila makna asal perkataan tu digunakan untuk makna selain daripada makna asal, maka ini dipanggil sebagai majaz. Contoh, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran, yadullahi fawqa aydihim. Okey, yad maksud dia apa? Yadun, tangan. Okey, tetapi orang Arab juga menggunakan perkataan yad untuk membawa maksud qudrah, kekuatan. Okey, yadullahi fawqa aydihim juga membawa maksud kekuatan Allah Ta'ala, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatasi kekuasaan mereka. Okey, asal perkataan yad adalah tangan, tapi tiba-tiba jadi makna kuasa. Okey, ini dipanggil sebagai majaz. Okey, kita bagi contoh hari tu kan, perkataan minta maaf, gila. Kan gila maksud dia apa? Gila lah, orang kat Tanjung Rambutan apa semua. Tapi kalau besar gila, okey, laju gila. So gila dekat situ maksud dia apa? Sangat. Dia apa dia panggil sangat lah. Okey, so dia keluar daripada makna asalnya untuk pergi pada satu makna lain. So ini dipanggil sebagai majaz. Sama juga dengan perkataan waqrib. Okey, pukul.
Okey, dan ia perintah, wadrib, pukul. Maksudnya Allah Taala suruh, wahai Muhammad, pukullah. Takkan Allah Taala nak suruh Nabi SAW pukul. Okey, maka sudah tentu maknanya adalah majaz. Lalu nak pukul apa? Okey, kalau orang Kelantan pun ada pukul juga. Pukul apa? Pukul gambar, betul tak? Macam mana nak pukul gambar? Kan, takat gambar kan dipanggil pukul gambar. Okey. So majaz. Okey, majaz, pukul gambar. Wadrib lahum mathala. So mathalan lahum, kepada mereka. Mathalan, contoh, perumpamaan. Okey, mathalan contoh perumpamaan. Wadrib lahum mathala, pukul kepada mereka contoh, maksudnya berikan kepada mereka analogi, berikan kepada mereka contoh, berikan kepada mereka perumpamaan. Okey, sebab Allah Subhanahu Wa Taala bila turunkan Al-Quranul Karim, benda yang Allah Ta'ala nak daripada manusia dengan Al-Quran Al-Karim ni adalah satu, untuk baca dia. Sebab baca dia kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala suka orang duduk dengan kalam Allah Ta'ala. Yang kedua, Allah Ta'ala nak orang beramal dengan intipati dia. Okay, lalu bila nak beramal dengan intipati dia, kena ada apa dulu? Kena faham. Kalau tak faham, macam mana kita nak beramal dengan Al-Quran? So Allah Subhanahu Wa Taala guna pelbagai cara dan pelbagai kaedah untuk membolehkan manusia faham. Okay, kadang-kadang bila Allah Ta'ala bagi satu statement, satu kenyataan, orang tak faham apa benda Allah Ta'ala nak sampaikan ni. Allah Ta'ala bagi perintah, kadang-kadang orang tak dapat nak tangkap. Allah Ta'ala bagi perintah ni maksud dia apa ni, larangan ni maksud dia apa. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala juga mendatangkan cerita-cerita. Allah Subhanahu Wa Taala juga datangkan perumpamaan-perumpamaan. Okay, dia ada satu bab pengajian dalam ulum Al-Quran yang nama dia Amsalul Quran. Perumpamaan-perumpamaan yang Allah Ta'ala bawa datang dalam Al-Quran. Inna awhanal buyuti la baitul ankabut. Sesungguhnya rumah yang paling rapuh adalah rumah labah-labah. Okay, so ada kajian dilakukan, okay, oleh para ulama kenapa rumah labah-labah. Okay, Allah Ta'ala sebut apa lagi tentang tentang orang kafir yang tak masuk syurga. Okay, dia tak akan masuk syurga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Okay, orang kafir tak akan masuk syurga sehinggalah unta masuk dalam lubang jarum. Lubang jarum nak masuk benang pun susah. Kan banyak kali buat nak masuk benang susah. Macam mana nak masukkan unta dalam lubang jarum? Okay, maka ada perumpamaan dia. So Allah Subhanahu Wa Taala bawa datang perumpamaan dalam Al-Quran, ada sebab dia. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Sungguhnya suara yang paling buruk adalah suara keldai. Okay, so perumpamaan Allah Ta'ala bawa datang, ada dia punya sebab dia, dan ada penceritaan di sebalik dia. Okay, boleh pergi cari ustaz yang mengajar Amsalul Quran. Ada dekat Amsalul Quran, tak banyak orang ada, tapi ada Imam Masjid Ibnu Abbas. Imam Masjid Ibnu Abbas. Masjid Ibnu Abbas kat mana? Dekat bukan. Masjid Ibnu Abbas kat mana? Tu Muaz bin Jabal. Dekat dengan Gombak. Kita ada Imam Masjid Ibnu Abbas, dia ajar Amsalul Quran, Ustaz Khairul Razikin. Okay, so boleh pergi kelas dia untuk dengar Amsalul Quran. Ataupun ada Facebook Akademi Tadabbur Malaysia. Kalau ni ATM, Akademi Tadabbur Malaysia, ataupun Malaysia Tadabbur Academy, pun dalam tu ada Amsalul Quran, pengajian tentang contoh-contoh yang Allah Ta'ala bawa datang dalam Al-Quran. Apa makna contoh ni, apa yang Allah Ta'ala nak daripada contoh-contoh ni. Okay, so Allah Ta'ala kata pada Nabi SAW, wahai Muhammad, kalau ada orang dia susah nak faham ayat yang direct, okay, ayat yang bahasa dia kadang-kadang tinggi dan rendah, okay, maka bagi kepada dia contoh, bagi kepada dia perumpamaan. Okay, maka perumpamaan yang Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan antara orang yang beriman dengan tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala adalah rajulaini wadrib lahum mathalar rajulain. Berikan kepada mereka contoh perumpamaan dua orang pemuda, dua orang lelaki. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bila bagi perumpamaan, bila bagi contoh, Allah Taala tak bagi contoh yang direka-reka. Okey, cantik macam bulan. Betul ke bulan tu cantik?
on the eye of the beholder. Apa benda? Ada orang tengok bulan dia kata wah cantiknya. Ada orang tengok bulan stresnya. Kan setiap orang ada dia punya ni. Okey, tapi perumpamaan yang manusia bagi macam pandai macam kancil. Betul ke kancil tu pandai? Okey, ataupun yang sebaliknya macam lembu. Okey, betul ke lembu tak pandai? Okey. So perumpamaan-perumpamaan yang manusia bagi kita boleh pertikaikan. Okay, tetapi perumpamaan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi adalah hakikat, benda yang benar. Sebab Allah Taala kata watlu ma uhiya ilaika, apa Allah Taala kata tentang Al-Quran ini adalah al-haqqu min rabbik. Ia adalah kebenaran semata-mata. Maksudnya dalam tu tak ada benda-benda rekaan. Okay, semua kebenaran. So Allah Subhanahu Wa Taala minta Nabi SAW ceritakan tentang dua orang lelaki, supaya orang boleh nampak antara perbezaan orang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan yang tak beriman. Ja'alna li ahadihima jannatain. Lalu kami berikan, kata Allah Taala, seorang daripada mereka ni jannatain. Jannah apa maksudnya? Kebun. Dan Allah Taala namakan kebun ni sebagai jannah. Pasal apa? Kita cerita sebelum ni, kenapa syurga dinamakan jannah? Sebab jannah ni maksud dia apa? Okey, jannah ni maksudnya syurga, kebun apa semua. Tapi asal perkataan jan apa maksud dia? Tutup, ya. Tertutup. Sebab tu orang gila dipanggil majnun daripada perkataan jannah, sebab akal dia tertutup. Dia tak boleh nak berfikir. Okey, so Allah Taala namakan syurga sebagai jannah sebab kita tak guna mana-mana panca indera kita untuk tahu syurga, kita tak akan dapat tahu. Okay, kita nak tengok benda paling cantik kat dunia, lalu kita kata ini kot syurga. Allah Ta'ala kata tak. Mala ainul ra'at. Tak ada mata pernah tengok. Okay, orang kita nak ceritakan tentang benda paling hebat, paling cantik, paling sedap kat dunia ni. Allah Ta'ala kata, Nabi SAW kata, wala uzunus, Allah Ta'ala kata wala uzunus sami'at. Telinga tak pernah dengar. Kita nak cuba imagine kan, akal kita, Masya Allah, Allah Ta'ala bagi boleh reka bangunan yang cantik-cantik, buat landscaping pun cantik-cantik, nak bina negara pun kita boleh rancang ekonomi apa semua. Tapi nak bayangkan syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wala khatara ala qalbi bashar. Takkan ada orang pernah dapat terlintas macam mana bentuk hebatnya syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam kepala dia. Okay, so oleh kerana benda ni tertutup pada kita, kita tak boleh nak tahu, maka Allah Ta'ala namakan dia jannah. Okay, dan macam tu juga Allah Ta'ala namakan kebun yang Allah Ta'ala berikan pada seorang daripada dua lelaki ni. Allah Ta'ala bagi jannatain. Satu jannah tu dah hebat dah, sebab benda yang tak terbayang dalam kepala manusia. Okay, yang di luar imajinasi manusia pada waktu tu lah. Waktu sekarang kalau kita tengok kebun dia mungkin biasa-biasa, tapi pada waktu tu sangat luar biasa. Okay, dan Allah Ta'ala bagi bukan satu, tapi dua kebun Allah Ta'ala bagi pada dia. Okay, jannatain. Okay, dua kebun ni apa yang ada dalam dia? Min a'nab. Dua kebun anggur. Okay, siapa pernah tengok kebun anggur boleh bayangkan macam mana bentuk anggur. Wa hafafnahuma binakhl. Okay, kebun tu kebun anggur ada dua. Dan kemudian hafafna. Okay, kita haffa, perkataan haffa maksudnya melingkungi ataupun mengelilingi. Wa hafafnahuma binakhl. Dan kami kelilingkan dua kebun tu dengan pokok nakhl, dengan pokok kurma. Okay, boleh bayang apa, anggur kat tengah-tengah, keliling dia ada pokok kurma. Okay. Wa ja'alna bainahuma zar'a. Dan antara satu kebun dengan satu kebun yang lain ada tanaman-tanaman. Okay. Maksudnya tanah tu tanah yang sangat subur. Sebab apa, anggur dia punya tanah tak sama dengan apa kurma punya tanah. Okay, kurma punya tanah dia perlu panas terik dekat atas, basah lenjun kat bawah. Okay, so dia kena banjir. Tanah nak tanam kurma ni sebab apa tak boleh kat Malaysia ni? Sebab Malaysia tak ada panas yang panas terik. Okay, sebab Malaysia ni apa, dia apa, lembap. Okay, apa, lalu tak boleh, pokok kurma tak boleh nak hidup sebab kurma ni perlu panas terik dekat atas, basah dekat bawah. Sebab tu waktu pokok kurma, buah kurma ni dia tumbuh hanya pada musim panas. Tak ada kalau kita pergi beli kurma dekat Mekah ni, pada musim sejuk kita pergi, kita pun tanya kurma ni bila ni, semalam. Maka kita tahulah ni nipu ni. Okay, sebab kurma hanya keluar pada musim
panas. Okey, musim sejuk dia tak keluar. Itu ciri dia. Anggur berbeza pula dengan kurma. Siapa pakar tanaman? Pakar apa dia panggil? Kurma ni anggur pakai tanah apa ataupun dia punya ni anggur perlukan musim sejuk, betul tak? Okay, so bayangkan macam mana pokok kurma boleh tumbuh sekali dengan pokok anggur dekat dia punya kebun dia. Sebab tu Allah Ta'ala namakan jannah. Okay, benda yang di luar imajinasi manusia. Okay, di luar kemampuan manusia untuk memikirkannya. Wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Dan antara dua kebun tu pula boleh tanam tanaman yang lain. Okay, nak tanam jagung ke, tanam ubi ke, tanam tembikai ke, semua boleh tanam dekat situ. Zar'a, macam-macam tanaman yang Allah Ta'ala jadikan. Ja'alna bainahuma zar'a. Allah Ta'ala benarkan tanah tu untuk subur. Okay. Lalu Allah Ta'ala kemudiannya memberitahu kiltal jannataini atat ukulaha. Dan kedua-dua kebun ni dia memberikan hasil tanpa stop, tanpa henti. Dan bukan setakat tanpa henti, Allah Ta'ala kata apa? Walam tazlim minhu syai'a. Dan tidak ada kezaliman. Maksudnya dia bagi tanpa ada kecacatan. Okey, bukan kalau kita ambil buah daripada kebun, kadang-kadang buah tu cantik, kadang-kadang buah tu tak cantik. Okey, kalau buah cantik pun kadang isi dia manis, isi dia tak manis. So Allah Ta'ala bagi tahu kebun dia menghasilkan hasil yang banyak dan kemudian walam tazlim minhu syai'a. Tak ada kecacatan daripada dia. Okey, antara sebabnya adalah nanti Allah Ta'ala akan cerita dekat hujung kisah tu, dia sendiri berusaha untuk jadikan tanaman tu cantik. Okey, Allah Ta'ala bagi tahu bahawa Allah Ta'ala yang keluarkan. Okey, sebab kita usaha macam mana sekalipun tanpa izin Allah Ta'ala tak jadi. Okey, tetapi nak dapat hasil yang baik, nak dapat tanaman yang baik, maka memerlukan kita untuk usaha ke arah tersebut. Okey, sebab tu nanti Allah Ta'ala akan cerita bila mana Allah Ta'ala dah binasakan orang tu, dia rasa menyesal. Dan menyesal dia bukan sebab kufur pada Allah Ta'ala, tapi sebab usaha dia. Dia dah lama berusaha, dah bertahun-tahun dia berusaha, tiba-tiba benda tu hilang dalam sekelip mata. Okay, lalu dia rasa rugi pada benda tu. Itu antara kritikan Allah Ta'ala beri pada orang ni. Okay, tapi nak ceritanya dia punya taman dia punya Allah Ta'ala bagi anugerah pada dia tidak terputus. Walam tazlim minhu syai'a. Maksudnya back to back. Habis tanaman tu keluar tanaman baru. Habis tanaman tu keluar tanaman baru. Dan ini ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala janjikan pada manusia. Okay, Allah Ta'ala bila sebut tentang ganjaran dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, antara daya tarikan ganjaran dalam syurga Allah Ta'ala, apa Allah Ta'ala sebut? Illal ladzina amanu wa amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun. Okay, orang yang masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka ganjaran yang diterima ghairu mamnun, tidak akan terputus sampai bila-bila. Okay, so itu daya penarik Allah Ta'ala nak bagi untuk orang kejar syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Baik, kemudian Allah Ta'ala sebut, okay, kebun tu dah cantik. Kemudian dia menghasilkan hasil yang cantik. Wa fajjarna khilalahuma nahara. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bantu dia pula dengan wa fajjarna. Perkataan fajjara maksudnya dia tafjir ni macam meletup. Okay, infijar maksudnya letupan. Okay, wa fajjarna maksudnya Allah Ta'ala keluarkan bagaikan letupan. Keluar maksudnya mata air tu keluar daripada bumi. Memancarkan air. Ya, memancarkan air daripada bumi. So wa fajjarna khilalahuma di beberapa tempat dalam kebun dia. Khilalahuma maksudnya, khilal ni maksudnya benda yang kalau macam contoh kita ada jari kan. So tengah-tengah ni khilal al-asabi'. Okey, khilal asy-sya'r maksudnya benda yang berada di celah-celah. So Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi tahu bahawa kebun ni antara sebab dia ni adalah dia subur, dia menghasilkan hasil adalah kerana ada air. Wa fajjarna khilalahuma nahara. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut tentang sungai yang ada air kerana apa? Kerana benda-benda hidup nak berfungsi. Kalau tak ada elektrik tak apa, tapi kalau tak ada air, bayangkan dia punya kesukaran dia. Okay? Bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy.
Benda-benda hidup Allah Ta'ala hasilkan, Allah Ta'ala cipta daripada air, dan dia memerlukan air untuk hidup. Okey. Fajarna khilalahuma nahara. Wa kana lahu thamarun faqala li sahibi. Okey, dan wa kana lahu thamar, dan orang ini dia ada thamar. Okey, satu ketika dia duduk dengan hasil dia. Okey, thamar ni benda yang kita petik, kita tuai, itu dipanggil thamar ataupun thimar. Okey, benda yang kita tuai daripada tanaman kita, ia dipanggil thamar. Wa kana lahu thamar, dia satu ketika dia ada thamar dapat pada dia. Faqala li sahibihi, dan pada ketika itu juga ada seorang kawan dia datang pada dia. Okey, faqala li sahibihi wa huwa yuhawir. Okey, baik, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dekat sini faqala li sahibihi. Perkataan sahib. Sahib ni maksudnya adalah orang yang sentiasa bersama dengan kita, kawan rapat. Okey, so Allah Taala nak bagi tahu cerita tentang dua orang kawan rapat, di mana okey, bagaimana Nabi SAW ada ashab, ada sahabat-sahabat, ada kawan-kawan rapat. Begitu juga kita kena ada kawan-kawan rapat dengan kita. Okey, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran ada cerita bahawa hak kawan rapat ni dia lebih sikit berbanding dengan kenalan-kenalan biasa. Okey, di mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut bila mana cerita tentang adab masuk rumah orang. Okey, maka Allah Taala kata bila masuk rumah orang, asal pada masuk rumah orang ni Nabi SAW sebut wala yajlisu illa ala takrimatih, tak boleh nak duduk melainkan bila tuan rumah suruh duduk, bagi duduk, baru kita boleh duduk. Okey, tetapi untuk kawan yang rapat, yang kita percaya pada dia, falaisa alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata. Okey, dengan kawan rapat ni, sebelum ayat tu Allah Taala kata au sadiqikum. Okey, kawan rapat kita bila masuk rumah kita, dia boleh buat macam tapi janganlah sebut buat macam rumah sendiri, satgi dia tidur situ apa semua. Okey, tapi nak cerita je bahawa kalau dia buat sesuatu dalam rumah kita, dia pergi dapur ambil makanan, ambil minuman ke, kita rasa tak ada masalah, kawan baik. Okey, dan Allah Taala kata okey, syarat dia adalah kawan baik, sadiqikum, yang mana kita percaya pada dia. Okay, so itu penting ada sahib. Dan bahkan Nabi SAW sebut juga bahawa perlu ada sahib. Okay, sebab antara sebabnya adalah kalau kita melakukan kita terlari daripada jalan yang lurus, as-sirat al-mustaqim, maka di sana ada orang yang akan meluruskan kita. Okay, dan kalau kita nak bina kehidupan, prinsip kehidupan kita, maka antara yang memberi pengaruh adalah kawan-kawan kita. Ar-rajulu ala dini khalilih. Okey, dan Nabi SAW menyebutkan law kuntu muttakhidan khalilan ghaira rabbi lattakhaztu Abu Bakrin. Kalaulah aku boleh ambil kawan rapat, kawan baik yang boleh dicintai selain Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya aku akan ambil Abu Bakar As-Siddiq. Okey, maka carilah kawan baik kita. Kalau ada seorang, kalau ada dua orang. Okey, kawan-kawan yang akan bantu kita untuk sama-sama pergi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Faqala li sahibih, maka lelaki yang Allah Taala bagi dua kebun ni, satu ketika didatangi oleh kawan dia, wa huwa yuhawiru. Okey, dan kawan dia datang untuk yuhawiru, berdialog, berbual-bual dengan dia. Lalu apa yang lelaki ni kata? Ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Dan ketika itu wa kana lahu thamar, dia sedang dikelilingi oleh hasil tanaman dia. Maka bila kawan dia ni datang, maka dia pun kata ana aktsaru minka malan, aku lebih banyak harta daripada kamu. Wa a'azzu nafara, dan lebih banyak. A'az maksudnya, a'az ni maksudnya mulia. Okay, dan tetapi pada perkataan ni aziz maksudnya bilangan yang lebih ramai. Wa a'azzu nafara, aku ada orang yang bersama-sama dengan aku ni lebih ramai. Maksudnya mungkin anak-anak dia lebih ramai daripada anak kawan dia, ataupun dia punya pekerja-pekerja dia lebih ramai daripada pekerja kawan dia. Okay, ataupun pengikut-pengikut dia lebih ramai daripada kawan-kawan dia. Okay, lalu kita akan tengok lepas ni bahawa Allah Ta'ala cerita bahawa ini saat permulaan dia kufur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So Allah Ta'ala sebut dekat sini bahawa dua perkara yang akan merosakkan manusia.
Yang pertama adalah aktsaru minka mala. Apabila ada harta yang banyak. Okey, harta yang banyak dia akan menjadi salah satu penyebab kepada rosaknya manusia. Okey, tetapi harta yang banyak ni bukan semua orang yang ada harta yang banyak dia boleh merosakkan dia. Okey, kerana Nabi SAW tak pernah larang sahabat-sahabat Nabi untuk kumpul harta. Bahkan kita cerita sebelum ni bahawa 10 orang yang dijamin syurga oleh Nabi SAW. Okey, 10 orang, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Siapa dia yang miskin? Siapa dia yang pernah datang jumpa Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, aku tak ada harta ni. Okay, tolonglah sedekah sikit, bagi hadiah sikit." Ada tak? Tak ada. Semua 10 yang dijanjikan syurga oleh Nabi SAW, semua mereka kaya-kaya. Bahkan ada yang kaya melampau. Okay, macam Uthman bin Affan, Abdul Rahman bin Auf, Zubair bin Al-Awwam ni kaya melampau. Yang mana harta mereka ni sampai mereka takut apa nak jadi dengan harta mereka kalau tak buat sesuatu dengan harta mereka. So harta kekayaan Nabi SAW tak pernah larang. Cumanya Allah Taala bagi isyarat pada kita bahawa kalau harta ini tidak digunakan, tidak dichannelkan pada tempat yang sepatutnya, maka ia adalah sumber ataupun punca kepada kerosakan yang berlaku pada manusia. Baik, ana aktsaru minka mala. Aku lebih banyak harta daripada kamu. Ayat ni okey ke tak okey? Kenapa tak okey? Saya lebih besar daripada kamu. Saya lebih cantik daripada kamu. Okey, so ayat ni okey ke tak okey? Okey, dia tak ada masalah pada ayat ni sebab dia menceritakan realiti. Okay, saya lebih banyak harta daripada awak. Okay, saya lebih berusia, saya lebih banyak makan garam. Okay, so benda-benda seperti ini dia tak ada masalah untuk kita sebut. Okay, cuma ni yang dilarang adalah bila kita sebut benda ni ala sabilil intiqas. Apa maksud ala sabilil intiqas? Maksudnya kita sedang merendahkan orang di depan kita. Okay, so bila kita kata saya lagi cantik daripada awak, okay, dengan tujuan untuk bukan nak kata kita cantik, dia pun cantik, tapi nak merendahkan orang di depan kita. Ala sabilil intiqas, maka ini yang dilarang. Okay, kerana merendah-rendahkan orang, istighfaf, okay, merendah-rendahkan orang, menghina orang, maka ia adalah antara larangan Nabi SAW. Okay, bahkan kalau kita tahu orang tu jenis sensitif, terasa cepat, kalau keluar ayat-ayat seperti ini, maka jangan sebut. Sebab orang beriman, kata Nabi SAW, dia akan elak daripada al-fuhsh wa tafahush. Okay, dia akan elak daripada benda-benda yang keji ataupun mengeluarkan kata-kata yang keji. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qaul illa man zulim. Allah Ta'ala tak suka orang mengeluarkan perkataan-perkataan tak elok. Tak kira lah perkataan tak elok tu biasa adat bagi dia ke, adat bagi masyarakat dia ke. Sebab yang menjadi iktibar adalah orang yang mendengar, bukan orang yang berkata kata-kata. Okay, sebab dia kan cakap dia tu mungkin okey, tetapi orang yang mendengar tu rasa macam diri dia dihina atau diri dia diperkecilkan, ataupun menyentuh benda sensitif pada dia. Maka kita elakkan daripada kita sebut perkataan-perkataan yang menyebabkan ada intiqas, merendah-rendahkan orang di hadapan kita. Ana aktsaru minka mala wa a'azzu nafara. Dan satu lagi punca kepada kerosakan pada manusia ialah apabila ada pengikut yang ramai. A'azzu nafara. Dan bahkan kita tengok antara sebab kenapa anak-anak muda zaman sekarang ni, saya termasuk di kalangan mereka, masih muda lagi, alhamdulillah. Kenapa anak-anak muda zaman sekarang ni, kenapa dia hanyut dalam arus arus kerosakan? Pasal apa? Salah satu kerana dia nak kejar follower dia, tetapi kerana ada orang sokong dia. Kenapa kita tengok ada orang yang kita duk perang, rasuah ni haram, tak ada orang tak tahu rasuah tu haram, riba tu haram. Tapi kenapa ada juga orang yang produk-produk riba duk keluar, rasuah-rasuah masih berleluasa? Pasal apa? Sebab ada demand lah. Tak ada demand, benda tu tak ada. Betul tak? So bila ada a'azzu nafara, bila ada orang yang menyokong perbuatan tersebut, maka dia akan
dia akan merebak. Okey, tambah lagi kalau orang yang buat tu dia memang buat semata-mata kerana kejar rating, okey, kejar penyokong. Okey, macam surat khabar kita tengok. Kenapa berita-berita dalam surat khabar? Kita tahu berita ni kebanyakannya berita yang nak buat pergaduhan, perbalahan antara orang. Okey, berita-berita yang tak sahih. Okey, tapi kenapa surat khabar masih laku lagi? Boleh pula jalan lagi. Sebab apa? Sebab ada orang tolong beli. Bukan setakat tolong beli, dia tolong like lagi dalam Facebook, dia tolong siap komen lagi kat situ. Tambah komen dia kat situ. So menyebabkan benda-benda yang tak elok ni semakin lama semakin berleluasa. Bila ada a'azzu nafara, bila ada orang yang menyokong, dan makin ramai orang menyokong, makin seronoklah dia buat benda tersebut. Okay, so hati-hati dengan bilangan orang yang ramai bersama dengan kita dan harta yang banyak. Okay. Cuma Nabi SAW kita sebut sebelum ni bahawa Nabi minta supaya kita perbanyakkan umat Nabi SAW, sebab Nabi nak berbangga dengan para Nabi yang lain di akhirat kelak dengan bilangan umat yang teramai. Okay. Ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Okay, aku lebih banyak harta daripada kamu, lebih banyak pengikut. Okay, dia sebut benda ni untuk rendahkan kawan dia. Wa dakhala jannatah, lalu dia pun masuk salah satu daripada kebun dia. Wa huwa zalimun li nafsihi. Okey, ya. Tadi Ustaz kata ada dua perkara yang merosakkan. Yang pertama adalah harta, yang kedua pengikut. Ya. Bila ada influencer, nampak? Influencer ni awal-awal bila dia buat dia punya program dia ke apa ke, dia buat kerana dia nak buat benda tu. Itu ada keikhlasan dalam buat benda tu. Tapi bila pengikut dah sampai 100,000, 200,000, 1 juta orang, maka dia buat benda hanya untuk keredaan pengikut dia. Betul tak? Sebab kalau pengikut dia bangkang dia tarik balik. Okey. Itu masalah yang berlaku pada hari ini. Okay. Ya, sama juga. Okey, sama juga. Kadang kita ada pendirian kita. Okey, pendirian orang dengan contoh dia ada pengikut dia, solat subuh macam Jumaat. Okey, dia ada pengikut dia. So ada orang nak buat benda yang sama. Contoh kita bagi gambaran kan. Okey, orang nak buat benda yang sama. Okey, lalu bila orang kritik dia, kenapa buat program ni? Okey, program ni bukan ke program yang menunjukkan ketidakikhlasan. Sebab orang pergi solat subuh sekarang ni bukan untuk solat subuh dah, tapi untuk join masuk dalam selfie selebriti tu, ataupun untuk dia ada fun run kan lepas tu kan. Dia ada makan kambing lagi lepas tu. So ada orang yang datang untuk makan kambing, ada orang yang datang untuk masuk dalam dia punya akaun. Saya join hari ni subuh macam Jumaat. Okey. So bila orang kritik dia dekat situ, maka dia marah ke, ataupun dia rasa tak puas hati ke, ataupun dia sampai dia buat benda kerana nak dapatkan konten. Ni zaman sekarang ni lah. Okey, kerana nak dapatkan konten, nak dapatkan keredaan daripada pengikut-pengikut dia, sampai dia dah tak fikir dah benda yang dia buat tu okey ke tak okey ke. Okey, sampai bila orang tegur pun akan ada tindak balas. Okay, so kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan bagaimana wadakhala jannatahu, bagaimana dia masuk dalam kebun dia. Wa huwa zalimun li nafsihi, dalam keadaan dia zalim li nafsihi. Kita sebut sebelum ni dalam Al-Quran bila datang perkataan zalim, maksud dia syirik ataupun kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So Allah Taala kata dia masuk dalam kebun dia dalam keadaan dia kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat mana kekufuran dia? Bila mana dia kata qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imah. Okey. So disebut dua perkara. Yang pertama dia kata ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Aku yakin, adhun, perkataan adhun dalam Quran maka dia ada dua makna. Satu, perkataan dhan ni maksudnya sangkaan, agak-agak, assumption. Okay. Dan satu lagi makna zan adalah al-yaqin, keyakinan. So maksud dalam ayat ni wama azunnu, aku yakin, okay, an tabida hadhihi abada. So aku yakin bahawa benda ini akan kekal selama-lamanya. Dia tidak akan binasa selama-lamanya.
Okey, apa maksud kalam dia? Okey, sebab kata-kata manusia ni, ada kata-kata yang sarih, yang jelas, dan ada kata-kata yang berbentuk kinayah. Kinayah ni maksudnya boleh difahami dengan pelbagai bentuk. Okay, biasanya kalau lafaz sarih dengan kinayah ni dia biasa berlaku dalam lafaz cerai lah. Okay, lafaz cerai bila dia kata baliklah rumah mak ayah kamu. Okay, apa maksud balik rumah mak ayah kamu? Dia nak suruh balik bercuti ke? Balik rehatkan minda ke? Ataupun kita berpisah lah. Okay, kita bercerai lah. Okay, so apa maksud dia? So itu kinayah. Ayat yang ada 2-3 ada double meaning. Okey, ada 2-3 makna di sebalik ayat tersebut. Okey, itu kinayah. Dan ayat sarih, ada ayat biasa kita guna adalah lafaz sarih, jelas orang dengar boleh faham terus. Okey, tapi lafaz kinayah kita boleh tengok, kita kena tahu makna dia, kita kena tanya kepada penutur tu apa yang kamu maksudkan. Okey, sebab tu pengesahan lafaz kinayah, maka dia memerlukan pengesahan cerai dekat mahkamah. Okey, sebab apa nak tahu lafaz ni betul ke lafaz cerai ataupun dia maksudkan benda lain. Okey, sama juga macam kat sini, qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Aku yakin bahawa benda ni akan kekal selama-lamanya. Okey, benda ni tidak akan binasa selama-lamanya. Okey, lalu apa maksud dia? Okey, apa maksud dia takkan binasa? Sebab kadang-kadang bila orang sebut takkan binasa, maksudnya dia boleh kekal untuk satu tempoh yang lama lah. Okey, dia ada sustainable. Okey. Dan berkemungkinan juga maksudnya bahawa dunia ni takkan binasa, hari kiamat ni takkan berlaku. Sebab tu Allah Ta'ala bagi penjelasan apa yang dimaksudkan dengan kata-kata dia, wa ma azunnu sa'ata qa'imah, dan aku yakin bahawa kiamat ni tidak akan berlaku. Aku tidak yakin bahawa kiamat akan berlaku. Okay, lalu Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Ini adalah kekufuran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, di mana kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala dia bukan hanya berlaku dengan perbuatan. Sebab kadang kita nak keluarkan orang daripada daerah Islam, daripada bulatan Islam ni, sama ada dia pergi percaya pada bomoh ke, dia sembah berhala ke, dia buat benda-benda karut ke. Kadang-kadang kita tengok pada perbuatan, tetapi Allah Ta'ala bagi tahu bahawa kekufuran boleh berlaku dengan kata-kata. Okay, bila mana manusia sebut kata-kata yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, okay, maka berkemungkinan dia boleh jadi kufur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contohnya bila seorang tu dah sakit tenat, ataupun dia kena serangan jantung, lalu kemudian doktor dapat pulihkan dia. Lalu kita pun kata doktor ni lah yang selamatkan dia. Nampak? Okay, so ayat tu tak ada masalah pun. Okay, ayat tu tak ada masalah. Sebab tu kita sebut ada ayat kinayah. Okay, tapi kadang-kadang bila ayat tu membawa maksud memang doktor ni yang selamatkan dia, maka ini kekufuran pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, kalau nak tahu pergilah jumpa bomoh ni. Okay, so ayat ni ada double meaning. So kita kena tanya, kalau dia maksudkan benda kufur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka jadilah dia orang yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, sebab tu Nabi SAW sentiasa ingatkan kita tentang berkata-kata benda sesuatu tanpa fikir dulu. Okay, sebelum kita bercakap, cuba untuk kita fikir dulu apa benda yang kita nak sampaikan. Okay, kerana Nabi SAW bagi tahu ada orang yang berkata-kata la yatakallamu bi kalimatin lam yulqilaha bala. Dia bercakap tanpa dia fikir. Okay, dia main cakap je. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala campak dia dalam neraka sejauh masyriq wal maghrib, antara timur dan barat. Dan ada riwayat 70 kharifa, dalam dia jatuh dalam neraka tu 70 tahun dia punya jarak perjalanan dia. Okay, hanya kerana dia bercakap tanpa dia berfikir. Lalu dia bercakap benda yang salah. Okay, benda yang salah tak apa, ni benda yang kufur, benda yang membawa kepada syirik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kita berhati-hati dengan mulut kita. Okay, dan Nabi SAW pernah bagi tahu kepada Muaz bin Jabal. Okay, Nabi SAW dengan Muaz bin Jabal ni, Nabi suka pergi healing dengan Muaz. Maksudnya naik binatang tunggangan, jalan saja-saja dengan Nabi bonceng orang kat belakang, dan orang yang biasa jadi bonceng dengan Nabi SAW adalah Muaz bin Jabal. Okay, sebab tu hadis Muaz bin Jabal semuanya soalan Nabi pada dia. Sebab Nabi sedang berbicara dengan dia dalam perjalanan.
Nabi SAW. So antara soalan Nabi SAW pada Muaz, wahai Muaz, adakah kamu rasa orang akan masuk neraka kerana hidung dia? Okay, Nabi SAW tanya. Sebab Muaz dia terkejut bila mana Nabi SAW kata nak jaga seluruh anggota badan kamu ni daripada buat benda yang kufur, maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala, bermula dengan amsik alaika haza, kata Nabi SAW. Jaga lidah kamu dulu. Okay, kalau lidah kita dapat jaga, anggota lain kita akan dapat jaga. Tapi kalau lidah kita tak boleh jaga, maka anggota lain pun kita tak boleh nak jaga daripada melakukan dosa dan maksiat. So Muaz kata, adakah orang akan masuk neraka hanya kerana lidah dia? Lalu Nabi SAW kata, kamu ingat orang akan masuk neraka dengan hidung ke? Illa hasaida alsinatihim. Okay, illa hasaida alsinatihim maksudnya hasil-hasil daripada lidah mereka. Maksudnya kebanyakan orang masuk neraka adalah kerana hasil lidah dia. Okay, dan Nabi SAW bila bagi tahu bahawa ra'aitu aktsara ahli nar, aku melihat kebanyakan ataupun Nabi SAW kata fa inna kunna aktsara ahli nar. Nabi kata kamu wahai kaum wanita adalah lebih penghuni neraka yang lebih ramai. Okay, dan Nabi SAW bagi tahu pula bahawa antara sebab utama orang masuk neraka adalah lidah. Maksudnya kita boleh fahamlah kenapa kebanyakan orang perempuan masuk dalam neraka. Okay, mungkin sebab dia pakai rambut toncang tu pun ada juga hadis Nabi SAW. Tetapi yang lebih utama adalah lidah. Okay, jaga lidah kita. Dan ini untuk lelaki juga. Tak adalah kata bila sebut perempuan ramai dalam kata lelaki kata alhamdulillah selamat. Kita boleh, tak ada. Lidah puncanya adalah lidah. Okay, maka kita jaga lidah kita. Okay. So Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu wa huwa zalimun li nafsihi, orang ni masuk dalam keadaan kufur hanya disebabkan dia berkata-kata perkara yang kufur. Namun walau bagaimanapun kita kena berhati-hati. Kadang-kadang bila kita dengar perkataan yang kufur daripada orang, kita pun kata dia ni kafir ni sebab apa? Dia cakap benda yang kufur. Okay, sebelum kita kafirkan orang, kita kena lepaskan dia dulu daripada keuzuran-keuzuran tertentu. Okay, so bila dia kata contoh, dia kata wama azunnu sa'ata qa'imah, aku tak rasa hari kiamat ni akan berlaku. Okay, maka sebelum kita kufurkan dia, sebab ayat tu kufur. Hari kiamat adalah, beriman kepada hari kiamat adalah salah satu rukun iman. Tak percaya pada hari kiamat, hilanglah iman dia. Okay, maka sebelum kita keluarkan dia daripada iman kepada kufur, maka pertama kena pastikan dulu bahawa dia tahu bahawa ayat yang keluar daripada mulut dia adalah ayat kufur. Okay, so tanya dulu, kamu tahu tak, sedar tak benda kamu cakap ni adalah benda yang kufur. Okay, benda yang mengeluarkan kamu daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, kalau dia sedar, okay, maka pergi pada seterusnya. Tanya dia, tengok pada dia ada keuzuran atau tidak. Okay, sebab Nabi SAW pernah bercerita tentang seorang lelaki yang sangat-sangat gembira. Okay, bila mana dia pergi bermusafir, dia bawa binatang tunggangan dia, lalu tiba-tiba binatang tu lari daripada dia. Okay, dan bayangkan dia bermusafir seorang-seorang ni, tak ada orang lain bersama dengan dia. Binatang dia hilang. Lalu bayangkan betapa risau bimbangnya dia. Tapi tiba-tiba binatang tu datang balik. Okay, dan boleh rasa dia punya kegembiraan dia. Dan kerana gembiranya dia, maka dia kata pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Rabb, ana rabbuka wa anta abdi. Dia kata, wahai Tuhan, aku Tuhan kamu dan kamu hamba aku. Ayat tu ayat apa tu? Ayat syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebab Firaun pun dia tak kata Allah Taala tu hamba dia. Dia kata Allah Taala, dia kata dia Tuhan yang dia percaya pada Tuhan-Tuhan lain, tapi dia kata ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling tinggi. Okey, tapi ni laki ni lagi aku Tuhan kamu, kamu hamba aku. Okay, so itu lagi kufur pada Allah Ta'ala. Tetapi Nabi SAW bagi tahu, dia cakap tu pasal apa? Kerana terlalu gembira sampai terlepas cakap. Okay, sebab tu bila kita dengar orang-orang cakap benda-benda yang kufur, maka first kali tanya dulu, kamu tahu tak benda ni, kata-kata ni kata-kata kufur. Okay, dan kemudian lepas tengok dia tahu atau tidak, tengok ada keuzuran atau tidak yang kita boleh bagi pada dia. Kalau dah tak ada keuzuran, barulah kita kata orang ni kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, so step nak kufurkan orang ni bukan senang. Okay, sebab tu bila keluar kat Facebook, ni mengkafirkan orang, ni mengkafirkan orang. Kalau dia tahu proses nak kafirkan orang tu sangat susah, maka takkan ada tuduhan-tuduhan seperti itu.
Okey. Baik, kemudian apabila dia kata wama azunnu sa'ata qa'imah, aku tidak yakin bahawa hari kiamat tu akan qa'imah, akan datang, akan berlaku. Wala irudittu ila rabbi, dan sekiranya berlaku sekalipun dan aku dikembalikan kepada Tuhanku. Okey. Wala irudittu daripada perkataan riddah. Riddah ni dia kembali. Wala irudittu ila rabbi, kepada Tuhan aku, la ajidanna khairam minha munqalaba, maka aku akan dapati, pasti akan dapati. Sebab apa? Datang dengan sabdu. La ajidan, aku pasti akan dapati khairam minha, benda yang lebih baik daripada kebun aku ni. Munqalaba, tempat ataupun munqalaba, tempat kembali aku. Okay. So tempat kembali maksudnya dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan dapat benda yang lebih baik daripada syurga dia. Nampak benda dia cerita ni, dia beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala sebab dia cerita tentang hari kiamat. Dia cerita dia akan kembali kepada Tuhan dia, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan benda ni kita nampak, dia ni beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu zalimun li nafsi. Orang ni kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Banyak kekufuran dia. Okay, yang pertama, dia tidak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia merasakan bahawa harta yang dia ada, nikmat yang dia ada adalah daripada diri dia. Bila dia kata lan tabida hadhihi abada, benda ni tak akan binasa, sebab dia rasa ini usaha dia. Nanti Allah Taala akan bagi tahu dia punya penjelasan dia pada ayat-ayat yang seterusnya. Okay, itu yang pertama. Tak nisbahkan pada Allah Ta'ala. So nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada manusia, Allah Ta'ala tak pernah minta balasan. Okay, Allah Ta'ala tak pernah minta kita. Kalau minta, Allah Ta'ala minta keluarkan zakat sekalipun 2.5% sahaja daripada harta kita. Banyak mana sangat apa untuk kita zakat. Okay, yang Allah Ta'ala nak minta pada kita hanyalah sebutlah Alhamdulillah, syukurlah pada Allah Ta'ala. Itu je Allah Ta'ala nak. Itu pun Allah Ta'ala kata la in syakartum la azidannakum, kalau kamu syukur aku tambah lagi pada kamu, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Itu je benda Allah Taala nak daripada kita. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, dia mengingkari hari kiamat akan berlaku. Wa ma azunnu sa'ata qa'imah, aku tidak yakin bahawa hari kiamat akan berlaku. Bukan setakat menafikan, ada keraguan malaikat tu tak ada keraguan pada Nabi SAW, ada keraguan pada Al-Quran, ada keraguan pada hari kiamat, maka ini kekufuran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, bukan hanya menafikan, ragu-ragu sahaja sudah menafikan iman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiganya, apabila dia mendakwa perkara ghaib, dan perkara ghaib ni pula dia nisbahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wala irudittu ila rabbi, kalau aku kembali pada Tuhan aku, nescaya aku akan dapat benda yang lebih baik. Okay, satu dia mendakwa benda ghaib, lepas tu dia nisbahkan pula pada Allah Taala, Tuhan akan bagi aku benda yang lebih baik. So siapa dia nak menentukan bahawa Allah Taala akan bagi benda yang lebih baik atau tidak pada diri dia? So tiga benda ini membawa kepada kekufuran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, cuma kekufuran yang berlaku ni sama ada kufur yang keluarkan seseorang daripada agama Allah Taala ataupun kufur yang tak keluarkan orang daripada agama Allah Taala. Tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah kufur, tetapi dia tidak keluarkan orang daripada agama Allah Taala. Ragu-ragu ataupun menafikan hari kiamat adalah kufur dan dia keluarkan seseorang daripada agama Allah Ta'ala. Mendakwa perkara yang gaib dan bercakap tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, benda yang tidak diketahui, maka ia adalah kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana kalau mendakwa benda gaib dan dia yakin dia tahu benda gaib tu, dia cerita dalam sirah jazam, pasti akan berlaku seperti mana disebut, maka ini kufur yang keluar daripada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun bercerita tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka ini dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, yang penting puncanya adalah mulut. Okey, so hati-hati. Sekarang ni mulut kita bukan hanya pertuturan yang kita sebutkan, tetapi benda yang kita type, benda yang kita tulis juga dikira sebagai mulut kita, lisan kita.
Okay? Lisan bukan hanya benda yang dikeluarkan pada mulut, okay? Tetapi yang bertulis juga adalah lisan kita. Bahkan yang bertulis itu lebih dahsyat. Sebab apa? Ya, sebab lisan ni dia kadang-kadang dia keluar secara spontan, ya, secara kita tak dapat nak fikir. Tapi menulis ni kita dah berfikir benda apa kita nak tulis. Lalu kalau tulis benda-benda yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang ini lebih berat daripada lisan. Lisan ni at least kita boleh kata ini tersilap lah ni, tergelincir lidah dia. Tapi penulisan ni susah untuk kita kata tergelincir pen dia. Okey, sebab penulisan adalah hasil daripada fikir, buah fikiran kita. Okey, la ajidanna khairan minha munqalaba. Okey, kemudian kawan dia yang seorang tadi, dia tengah cerita pasal kawan dia kan, wa kan faqala li sahibi wa huwa yuhawiru. Okey, pemilik kebun ni kata pada kawan dia, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Okey, aku ni semua dia sebut pada kawan dia ni. Ma azunnu an tabida hadhihi abada wa ma azunnu sa'ata qa'imah. Okey, lalu bila dia cakap perkara-perkara ni, tengok dia punya step dia. Allah Ta'ala cerita step dia. Daripada asal dia hanya sebut ana aktsaru minka mala wa a'azzu nafara. Aku hanya banyak harta daripada kamu. Okay, banyak pengikut daripada kamu. Tapi kemudian dia naik jadi ma azunnu an tabida hazi abada. Kerana seronok sangat dengan harta tu, kerana dah seronok sangat dengan pengikut, dia benda ni takkan hilang daripada aku. Okay, dan kemudian nafi terus. Wa ma azunnu sa'ata qa'imah, hari kiamat tak datang. Dan kemudian pergi terus kepada dakwaan mengetahui perkara gaib. Allah Ta'ala akan bagi pada dia benda yang lebih baik. Okay, nampak dia punya step dia. Okay, sebab tu benda pertama kita kena buat adalah cegah. Walaupun cakap aksaru minka malan, benda ni tak ada masalah. Okay, tetapi bila kita tengok orang ni ataupun kita sedang membawa kepada ujub, bangga diri, bawa kepada riya, takabur, okay, maka kita kena stop. Okay, sebab tu Nabi SAW pakai tangkal, bendanya asal pakai tangkal ni, apa masalah untuk kita pakai tangkal? Perempuan pun pakai rantai juga. Okay, pakai tangkal pun orang pakai tangkal, pakai asalnya tak ada masalah. Tak ada masalah pakai tangkal apa semua. Tetapi kerana dia boleh membawa kepada syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kerana tu kita kata jangan pakai. Jangan pakai. Letak Al-Quran dalam kereta, kan, ataupun sangkut nama Asmaul Husna ke dalam kereta. Okay, maka nak letak benda tu salah ke? Tak ada, tak salah. Okay, tapi kalau kita rasa benda tu letak kerana nak jaga kereta daripada kena curi ke, daripada kena langgar ke, maka kita kata jangan letak walaupun ayat Al-Quran, walaupun Al-Quran sendiri. Okay, ni dipanggil himayatu janabit tauhid, untuk memelihara tauhid kita. Okay, untuk memelihara. Kenapa tak boleh nak beribadah kat kubur, ataupun nak baca Yasin kat kubur ke, atau berdoa dekat tanah kubur, boleh ke tak boleh? Boleh, tak ada masalah. Okay, tapi kenapa kita larang? Kenapa kita larang? Sebab dia boleh lama-lama daripada asal berdoa, nak baca surah-surah tertentu, maka lama-lama jadi orang berkumpul. Okay, daripada awal-awal kemungkinan orang yang buat tahlil kan, dia buat doa selamat kan, asal buat kat rumah, lama-lama kata boleh buat kat kubur, kita buat kat kubur. Lama-lama jadi kubur ni jadi tempat ibadah, lalu masuk dalam larangan Nabi SAW. Sebab tu ada benda yang kita cegah awal. Kerana apa? Memelihara tauhid kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun perbuatan tu sendiri bukan perbuatan kufur dan syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik, lalu kawan ni pun balas balik. Dan ini kepentingan kawan. Pepatah Arab dia kata sadiquka man sadaqaka wa laysa man saddaqaka. Sahabat kamu ni, siapa dia yang layak jadi sahabat kita? Orang yang sentiasa bercakap benar dengan kita, bukan orang yang sentiasa yes dengan kita. Okay, so itu sahabat kita. So kawan dia ni nampak, ni dah lain lah ni. Okay, lalu dia pun kata pada kawan dia, qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiru. Dan berkatalah kawan dia yang seorang lagi ni, yang tak ada harta, yang tak ada syurga, tak ada kebun ni, wa huwa yuhawiru, dalam keadaan dia berbual-bual. Tengok Allah Ta'ala guna perkataan yuhawiru. Okay, dalam orang tu pun kata yuhawiru,
yang ada kebun pun Allah Ta'ala cerita yuhawiru, yang tak ada kebun ni pun Allah Ta'ala kata yuhawiru. So bila nak bercakap dengan orang, cakap dengan bentuk hiwar. Jangan cakap dalam bentuk jidal. Macam mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita tentang perempuan yang berdebat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Perempuan yang berdebat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Allah Ta'ala dengar perdebatan antara seorang perempuan dengan Nabi SAW. Dan Allah Ta'ala cerita kat belakang tu, wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah Ta'ala mendengar dialog antara kamu berdua. Kerana Allah Ta'ala nak benda yang berlaku, walaupun perempuan ni datang untuk berdebat dengan Nabi SAW, tapi Allah Ta'ala nak, kalau kita nak tegur orang, nak bercakap dengan orang, maka gunakan cara berdialog. Dialog ni tak adalah hentak meja ke, tinggi suara ke, ataupun ada gaya-gaya tertentu yang dialog. Benda cakap biasa, relax, tenang. So itu perbicaraan. Kita nak tegur orang, nak cerita sesuatu pada orang pun guna dialog. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut kaedah dalam Al-Quran, wa qulu lin-nasi husna. Bila bercakap dengan manusia, gunakan perkataan yang baik, gunakan penampilan yang baik, keadaan yang baik. Nanti kita nak baca satu hadis dalam sahih dalam Sunan Abi Daud berkaitan dengan benda ni, insya-Allah. Qala lahu sahibu, kawan dia bila dia dengar kawan dia yang lagi satu cakap benda yang kufur pada Allah Ta'ala, maka dia pun tegur. Dia pun kata, akafarta billadhi khalaqaka min turab. Adakah kamu nak kufur pada alladhi, yang khalaqaka, menciptakan kamu, min turab. Lalu perkara pertama disentuh adalah kata-kata ini adalah kata-kata kufur. Lalu sebab tu dia datang dengan soalan. Dia tak kata terus pada kawan dia, kamu ni kufur pada Allah Ta'ala, tapi akafarta, adakah kamu nak kufur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah menciptakan kamu. So oleh kerana orang ni dia tak bersyukur, sebab dia sebut benda yang menyebabkan dia jadi kufur, yang pada akhirnya dia kata hari kiamat tak ada, adalah puncanya adalah harta yang banyak, pengikut yang banyak, menyebabkan dia tidak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu kawan dia ni nak kembalikan dia semula, lalu ingatkan dia bahawa nikmat-nikmat ini semua daripada Allah Ta'ala. Hatta kamu tu sendiri, khalaqaka min turab, Allah Ta'ala cipta kamu daripada tanah. Nak bagi tahu bahawa ini keadaan manusia. Asal manusia adalah daripada tanah. Sebab tu bagi orang yang sombong, Allah Subhanahu Wa Ta'ala punya jawapan pada mereka adalah khalaqaka min turab. Hatta orang kafir, bila dia dah sampai pada hari akhirat pun, bila mana dia tengok azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia teringat bahawa dia datang daripada tanah. Bila dia kata, ya laitani kuntu turaba, alangkah baiknya aku jadi tanah, balik kepada keadaan asal aku, supaya boleh jadi balik manusia, dikembalikan untuk buat amal soleh. So khalaqaka min turab, maka kawan dia bagi tahu bahawa Allah Ta'ala yang cipta kamu, dan dia cipta kamu daripada tanah. Kamu nak sombong diri apa-apa, orang duduk pijak-pijak kamu, tanah yang Allah Ta'ala cipta kamu ni adalah tanah tempat orang pijak pun. Khalaqaka min turab thumma min nutfah. Nak tengok kata hebat sangat kamu ni, nak bangga depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nak bongkar, nak takabur ni, kamu daripada tanah. Kemudian daripada tanah tu jadi apa? Nutfah, jadi titisan air. Dan titisan air ni, nak kata titisan air yang hebat pun tak juga, kerana dia keluar daripada saluran yang sama tempat keluar. Jangan sebutlah. So benda yang mahin, benda yang hina, yang orang tak nak kata macam mana, orang tak beri perhatian pun pada benda ni. Summa min nutfah, daripada titisan, satu titisan air mani, lelaki dan perempuan. Min nutfah thumma sawwaka rajula, dan kamu jadi lelaki hebat pada hari ini adalah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri sawwaka. Sawwa daripada taswiyah, keseimbangan. Nak jadi manusia kena ada seimbang, kiri kanan, boleh melihat, boleh mendengar, boleh bercakap, boleh mendengar juga. So keseimbangan yang Allah Ta'ala bagi pada kamu, membentuk kamu menjadi rajula, lelaki kamu pada hari ini. Maka
bersyukurlah pada Allah Ta'ala. Punca semua kekufuran pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dua punca dia. Tadi kita kata rosak manusia sebab dua, kufur pada Allah Ta'ala juga sebabnya ada dua. Yang pertama tadi, apabila orang tidak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini punca kekufuran berlaku pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan punca kedua adalah apa tadi Allah Ta'ala sebut? Satu, tidak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lupa dah satu lagi. Apa dia? Nanti ingat kita cerita yang saya sebut balik. Lupa dah. Satu, dia tidak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu lagi, kerana dia ingkar pada hari kiamat. Okay? Keingkaran pada hari kiamat ataupun ragu-ragu pada hari kiamat. Dan keraguan tentang hari kiamat ni, dia tak semestinya orang tu ragu-ragu 50-50 nampak jelas daripada dia, tetapi kadang-kadang dia berlaku dalam keadaan tak sedar. Dalam keadaan kita tidak mengagungkan hari kiamat. Contoh, orang buat dosa dan maksiat pasal apa? Kalau kita tanya orang beriman pada Allah Ta'ala, semua percaya hari kiamat, dapat apa, ada kitab amalan, yang baik masuk syurga, yang jahat masuk neraka. Tapi orang dah buat maksiat juga, pasal apa? Sebab dia tak sedar, secara tak sedar seolah-olah dia mengingkari ataupun dia tak percaya kewujudan hari kiamat. So itu dua sebab. Satu, tak bersyukur pada Allah Ta'ala. Satu lagi kerana tak percaya pada hari kiamat. Okay. Lalu kata lelaki ni, summa sawwaka rajula. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bersyukurlah pada Allah Ta'ala yang telah cipta kamu dan jadikan kamu macam mana kamu hari ini. Lakinnahu wallahu rabbi. Lalu lelaki ni kata, adapun aku, maka dialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan aku. Lakinnahu wallahu rabbi. Dialah Allah, Tuhan aku. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala namakan diri dia dengan Allah. Sebab apa? Sebab ini benda yang Allah Ta'ala nak daripada kita. Okay, di mana Allah daripada perkataan al-ilah, iaitu yang disembah, yang diabdikan diri kepadanya. Okay, so daripada nama-nama Allah Ta'ala yang banyak, Allah Ta'ala address diri dia dengan Allah. Okay, sebab apa? Allah Ta'ala nak manusia semua sembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lakinnahu wallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Dan aku sesekali tidak akan mensyirikkan Tuhan aku dengan sesiapa sekalipun. Okay, syirik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dekat sini daripada dua tadi syirik. Syirik kufur, syirik tidak bersyukur pada Allah Ta'ala, dan syirik tidak beriman pada hari kiamat. Satu syirik yang jali, keluar daripada agama Allah Ta'ala. Satu syirik yang khafi. Dan Nabi SAW menyebutkan pada kita, syirik yang jali ni Nabi tak takut. Okay, Nabi tak takut pada umat dia untuk melakukan syirik jali. Pasal apa? Sebab ada orang yang akan tegur kita. Okay, bila tengok orang sembah berhala, mesti akan ada orang yang tegur. Apa ni orang beriman sembah berhala? Pergi jumpa bomoh pun ada orang akan tegur. Pergi sembah kubur pun ada orang akan tegur. Okay, tetapi yang orang jarang dan terlepas pandang adalah syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Nabi SAW sebut apa? Inna akhwafu ma akhafu alaikum minasyirkil asghar. Antara benda yang aku takut pada kamu adalah asyirkul asghar, syirik yang kecil. Okay, di mana kata para sahabat Nabi, inna akhwafu ma akhafu alaikum minasyirkil asghar fasu'ila anhu faqala ar-riya. Antara syirik kecil adalah orang melakukan ibadah-ibadah tertentu kerana manusia. Okay, orang buat ibadah kerana orang tinggalkan ibadah kerana orang juga adalah riak. Okay, benda ni yang Nabi SAW takut. Okay, sama juga macam kita sebut pasal harta tadi. Nabi SAW tak takut umat dia jadi fakir. Walaupun Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata orang-orang yang fakir, maksudnya orang-orang yang duduk dekat kawasan perkampungan yang tidak berharta ni lebih asyaddu kufran wa nifaqa, lebih senang untuk jadi kufur, lebih senang untuk jadi munafik. Okey, tetapi Nabi SAW menyebutkan la akhsha alaikumul faqr, aku tak takut kalau kalian jadi fakir. Okey, tetapi yang aku takut
an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakathum wa tulhikum kama alhadhum. Kata Nabi SAW, yang aku takut pada kalian ialah masuknya dunia dalam diri kalian, lalu kalian berlumba-lumba untuk kejar dunia, lalu menyebabkan dah tak fikir dah Allah Subhanahu Wa Taala kata okey ke tak okey, tak fikir dah benda ni boleh membinasakan, tak boleh membinasakan, tak fikir dah benda ni boleh lahu, boleh menyebabkan kamu lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak. Semuanya disebabkan oleh kejar dunia. Bahkan Nabi SAW bagi tahu penyakit yang ada pada ramai orang Islam pada akhir zaman ni apa dia? Al-wahan. Apa dia al-wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Apabila suka, sayang, cinta sangat pada dunia dan takutkan kematian. Bukan takut, semua takut mati. Sakit mati ni. Okay, tapi karahiyah, benci nak mati, tak suka nak mati, nak hidup lebih lama. Okay, so itu penyakit al-wahan yang ada. Okay, so para sahabat Nabi juga orang-orang yang berharta, pengikut-pengikut mereka ramai. Bukan tak ramai orang yang nak berperang untuk Abu Bakar As-Siddiq. Ramai, ratusan ribu sahabat. Okay, untuk berperang dengan Umar bin Khattab ramai. Okay, tetapi mereka ni menggunakan pengaruh dan harta mereka untuk memenuhkan majalah Times dengan Forbes. Ya. Tapi untuk mana ada harta Uthman bin Affan dengan Abdul Rahman bin Auf? Siapa lagi kaya? Siapa lagi kaya? Soalan ni tak pernah orang tanya. Sebab apa? Sebab zaman mereka memang orang tak tanya. Sebab yang orang nampak adalah siapa lebih banyak infakkan harta di jalan Allah Ta'ala. Nampak? Itu dia orang-orang. Sebab kita pelik. Kenapa orang yang sampai ada bilion, bukannya million. Okay, million mungkinlah dia nak simpan untuk anak cucu dia. Tapi ini bilion. Yang ada bilion pun tak cukup lagi. Okay, so kita pun pelik dan ajaib. Okay, sedangkan kalau kita tengok, memang Allah Ta'ala suruh cari harta, tujuannya adalah untuk infakkan. Sebab kita ni hanya penyampai. Okay, Allah Ta'ala jadikan kita sebagai orang tengah untuk sampaikan rezeki Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada manusia lain. Wallahu ta'ala a'lam. Okay, baik, sebelum kita stop, kita buka dulu untuk soalan. Ada soalan? Tak ada, macam biasa. Memang tak ada soalan. Oh, Masya Allah. Ya, ada. Al-Ahzab ada 3. Okey, dekat Al-Ahzab ada 3. Satu dekat depan, 2 dekat belakang. Okey. Tak, tadi 7 Al-Alifat As-Sab'ah tadi. Ada 1 dekat Al-Kahfi, ada 3 dekat Al-Ahzab, kemudian ada 2 dekat Al-Insan. Satu lagi kat mana? Ana. Lagi satu? Ya. Al-Kahfi ada. Ya, ada cukup. Al-Kahfi ada 1 ke 2? 1. 2. 1 dalam Al-Kahfi. Al-Ahzab ada 3. Al-Insan ada 2, baru 5. Al-Ahzab ada 3. Saya 2. Oh, saya silap kira, minta maaf. Saya lemah sikit matematik ni. Allahu Akbar. Dalam family saya memang yang lelaki ni dia dengan matematik jauh sikit. Sebab mak saya, adik perempuan saya semua accountant. Kita dengan nombor tak kena. Macam mana? Wallahu a'lam. Okey, baik. Okey, so sebelum kita berpisah pada pagi ini, ada soalan. Zaman sekarang ramai yang mengatakan perkataan kata umur dan semua sebabkan kejayaan berdiri sendiri. Jadi bagaimana kita berdakwah kepada yang tidak tahu hukum perkataan itu? Kedua, jika setelah diterangkan tapi mesti membantah, tidak terima, apakah status pelaku perbuatan itu? Okey. Baik, ada soalan. Okey, di mana ada tanya, ramai orang yang menisbahkan kelebihan diri dia, kelebihan yang dia dapat pada diri dia sendiri. Okay, kalau tanya orang yang lulus exam SPM ke contoh, kalau hebat, saya hebat. Okay, kita qiyamul lail, kita jaga malam apa semua, banyak beribadah, banyak berdoa, banyak tolong ibu bapa. Kalau fail, siapa salah? Kalau fail tak ada orang yang bila fail dia kata saya tak belajar, saya malas, saya kurang. Bila fail siapa yang salah? Cikgu. Cikgu, sekolah semua. Tapi bila berjaya,
Okey, nampak. Dan itu benda biasa dan bahaya sebenarnya apabila kita nisbahkan nikmat-nikmat kejayaan tanpa kita beri pada Allah Subhanahu wa taala. Dia bukanlah kufur secara terus jadi kufur bila kita tak nisbah pada Allah taala, tapi kita takut bahawa kita jadi orang yang tidak bersyukur. Bila tak bersyukur tu baru kita jadi kufur pada Allah taala. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada kita, syukur atau tidak kita tak ada orang tahu. Hanya kita yang tahu kita bersyukur atau tidak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kalau kita tengok ada orang yang ada gaya-gaya dia tak bersyukur pada Allah Taala, maka tanggungjawab kita untuk nasihatkan dia. Okey, tanggungjawab pada kita untuk ingatkan dia je bahawa bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah cara kita berdakwah. Jangan paksa dia pula. Okey, kena bersyukur pada Allah Taala. Tak ada aku doa nikmat ni hilang. Jangan pula. Sebab tugas kita hanya menyampaikan. Allah Ta'ala tak suruh tengok result, Allah Ta'ala tak suruh tengok hasil. Allah Ta'ala kata sampaikan sahaja. Okey, kalau dah diterangkan tapi masih membantah, tidak diterima, apakah status pelaku perbuatan tersebut? Okey, maka kita sebut sebelum ni bahawa dia bila kita nak bagi penilaian pada perbuatan ataupun pada orang, dia ada dua bentuk penilaian. Satu penilaian secara umum. Okey, macam bila kita kata tak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah perbuatan kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi individu tertentu, maka kita tak boleh nak kata orang ni tak bersyukur pada Allah Taala. Faham? Maksudnya perbuatan tak bersyukur tu kufur pada Allah Taala. Okey, tetapi bukan semua orang yang tak bersyukur tu dia kufur pada Allah Taala. Faham? Tak nampak Macam ni lah contoh. Mencuri, halal ke haram? Haram. Tak ada hukum mencuri takkan berubah sampai hari kiamat. Mencuri itu haram. Tapi bukan semua pencuri berdosa. Nampak? Okey? So beza antara hukum secara umum dengan hukum pada individu-individu. Okey, ada orang mencuri itu haram, memang takkan berubah selama-lamanya. Tapi kalau kita pergi pada seorang-seorang pencuri, ada pencuri yang dosa sebab mencuri. Tapi ada pencuri yang tak berdosa. Okey, kerana ada sebab-sebab tertentu yang menyebabkan keuzuran tertentu yang menyebabkan kita tak boleh nak hukum dia, nak nilai dia. Okey, secara umumnya tugas kita hanya menyampaikan. Adapun nak menilai, maka kita cuba elak untuk menilai orang. Okey, melainkan kalau penilaian tu dikeluarkan oleh hakim, oleh pemerintah kita, qadi kita, mufti kita, maka penilaian tu kita pakai pada waktu tersebut. Okey, wallahu a'lam. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu tentunya daripada kekurangan dan kelemahan diri saya sendiri. Maka kita tangguhkan dulu perkongsian kita pada pagi ini dengan kafaratul majlis, dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.